佛山复兴禅城医院Cancer Center 的韩良辅医生，我的主要的是做关于乳腺癌的放射治疗这方面的工作。Uh, ini Dokter Han akan mengoverview tentang breast cancer pada hari ini. Dokter Han kerja di Fosun Hospital, Guangzhou. 可以继续，老师。OK，谢谢。那个，我今天主要讲4个方面的内容。第一个方面呢，简单讲一下，目前乳腺癌的发病和流行病学的情况。第二个方面呢，讲一下它的乳腺癌的筛查。第三个方面呢，简单介绍一下，就是我们知道，一旦确诊乳腺癌之后，必须要经过多学科 MDT，是它整体一个诊疗的一个核心。第四个方面呢，就是在乳腺癌治疗以后。涉及到了一些康复啊和一些全流程管理方面的情况。Oh, no. OK，Pada hari ini kita akan membahas tentang epidemiologi kanker payudara, screening kanker payudara, multidisiplin MDT, inti diagnosis pengobatan kanker payudara, rehabilitasi pasca perawatan dan manajemen komprehensif pasien kanker payudara. 老师，好，谢谢。呃，我们知道呢，每年的10月份是，呃，世界卫生组织 WHO 制定的一个乳腺癌的一个防治宣传的一个月。那么就在昨天，那么这个10月18号，也是一个乳腺癌集中的来进行对乳腺癌的这个预防和治疗进行一系列的科普性的宣传。我相信在贵国也有这方面的活动。OK。pada bulan 10 dikenal sebagai kanker month ya, jadinya apalagi kemarin tanggal 18 itu buat kanker payudara, harinya kanker payudara di seluruh dunia dikenal oleh WHO. 下一句，还差一些礼貌，老师。好的，我们知道呢，乳腺癌的发病呢，目前还是非常严峻的一个形势。大概在2022年的时候呢，全球大概一共有230万例的乳腺癌病例，同时导致了大概67万这个患者的死亡。那么在乳腺里边，乳腺癌在女性的里边的发病率是最高的，它占到了所有癌症病例的25%，1/4，同时也占到了相关死亡的15%左右。OK。Oke, jadinya pada tahun 2022 itu ada sekitar 2,3 juta kasus kanker payudara di dunia yang menyebabkan 670.000 kematian, sedangkan kanker payudara di kalangan wanita itu mencapai 25% dan 15% tersebut menyebabkan kematian. Jadi dikirakan dalam tahun 2050 kanker payudara mencapai 3,2 juta dan kematian mencapai 1,1 juta, meningkat 38% dan 68% dari tahun 2022. 下一 OK，页就是好翻页，这个 balik 翻 lagi. 我就这个大家看一下就可以，我就不再展啊开细说了，好吧？我翻页吧，balik sebentar ke halaman sebelumnya. Next，Nah, next. 另外一个方向，对哦，，OK，对。那么乳腺癌呢，我们知道主要发生在女性的群体里边，那么它的发病因素有很多，包括了以下这些。那么年龄，它是随着这个年龄的增加，呃，而发病也在增加的。但性别我们知道，主要是在99%是女性，可能也只有1%是男性。同时呢，和绝经以后女性的体重增加和体脂增加，也有一定的关系和乳腺癌的发病。那么良性的一些乳腺疾病，包括一些增生性的病变和乳腺癌的风险，发病的风险也是有相关性的。OK，oke. Faktor-faktor meningkatkan kanker payudara itu kanker payudara meningkat seiringnya bertambahnya usia dan juga kanker payudara lebih condong diderita oleh wanita. Jadi sekitar 90% dari penderita penyakit kanker payudara adalah wanita. Sedangkan kayak berat badan itu juga dan juga pasca menopause juga menentukan resiko kanker payudara. 继续吗，老师？另外 OK，
从乳腺的这个组织这个形态上来说呢，因为我们亚洲女性相对来讲都是属于叫 dense 致密性的这种，OK，同时和这个生殖和生育的模式的改变也是有一定的关系，包括现在的这个女性，月经初潮比较早，那么绝经比较晚，很多女性没有生过孩子，那么首次生产的年龄比较大，这都是一些导致发病的一些高危因素。Oke. Perubahan pola reproduksi dan kesuburan ini juga menjadi satu penyebab ya, jadi menarke dini dan menopause selanjutnya itu adalah nulipara atau yang belum pernah melahirkan, usia yang tua saat kelahiran pertama cukup bulan, dan juga ada riwayat prapendidikan keluarga dan juga mutasi genetik dari seseorang itu, dan juga merokok dan konsumsi alkohol juga menjadi satu pola. Next. 另外如果有这个家族的，OK，当然也有另外一方面的，有些因素也可以降低乳腺癌的发病的风险，这里边包括一些药物，那么包括一些这个如果有这个基因突变的病人，可采取预防性的双侧乳腺的切除，包括这种比较多的生育和哺乳，当然包括一个正常的体力活动，那么正常的体重。低脂饮食等等这些因素，相信有可能可以降低乳腺癌的发病的风险。OK，Oke, faktor-faktor yang mengurangi resiko kanker payudara itu juga obat-obatan dan operasi. Jadinya maksudnya konsumsi obat-obatan itu dapat membantu mengurangi resiko kanker payudara dan juga dengan operasi, misalkan dengan apa pemeriksaan dini bisa mengetahui jadinya kan akan mengurangi resiko dan juga menyusui ada aktivitas fisik dan penurunan berat badan pasca menopause dan juga diet rendah lemak pasca menopause itu juga sangat membantu mengurangi. Next. OK，我们知道呢，乳腺癌的筛查它有非常重要的意义。那么乳腺癌这个器官相对来讲，很多患者，很多这个女性在家里自己可以自我检查，可以发现一些异常。那么但是大部分呢还是通过筛查来得到诊断的。那么我们知道，不管是做 X 线的钼靶，还是做超声的筛查，那么都可以呢，这个都可以就更早的检出乳腺癌，然后呢，通过早期诊断，能得到非常好的一个治疗效果。OK，Oke. Screening payudara itu sangat penting. Jadi banyak pasien kankernya payudara itu pertama kali menemukan kelainannya sendiri dengan memeriksa sendiri, diagnosis, dan juga akhirnya pergi ke rumah sakit dengan screening mamografi itu mengurangi resiko kematian akibat kanker payudara. Dan juga ini angka kematian akibat kanker payudara telah menurun drastis sejak tahun 1980 yang didorong oleh deteksi dini kanker payudara melalui screening dan peningkatan pengobatan kanker payudara. Next. 那么目前的一般的建议呢，就是在50岁以上的女性，每1到2年要做一次这个钼靶的 X 线检查。但在中国，这个年龄会提前到40到45岁，因为在中国，这个平均的发病年龄要比欧美国家要年轻10岁。我不太了解在我们印度尼西亚是什么样的情况。如果说那么通过筛查了以后呢，乳腺癌的死亡率可以下降15%到20%。对于一些高危的病人，筛查的年龄可以提前到40岁，这里边主要指有家族史啊等等这些情况。如果到了70岁以上，一般来讲我们就不再做继续的筛查了。Oke. OK，Pedoman screening kanker payudara itu disarankan wanita yang berusia 50 sampai 69 tahun menjalani mamografi setiap 1 sampai 2 tahun sekali. Sedangkan kalau di Jungpo sana di Tiongkok biasanya umurnya lebih cepat, 40 sampai 45 tahun sudah harus disarankan menjalani screening. Ini untuk uh, studi klinis acak menunjukkan penurunan mortalitas kanker payudara sebesar 15-20%. Dan juga screening dapat diturunkan hingga 40% untuk individu beresiko tinggi.
Screening lanjutan untuk wanita di atas 70 tahun tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Next. Next, please. 我们一般来讲用什么方法来做筛查呢？我们首选的筛查方法呢是用钼靶的 X 线mammogram 来摄影。那么其次呢，在亚洲国家，我们也可以选择超声来作为一个钼靶筛查的一个辅助的手段。一般来讲，我们不会把核磁共振作为一个普通风险女性一个主要的筛查手段，核磁共振会放在后边，发现异常了以后再做核磁共振的检查。OK。Oke. Screening kanker payudara yang disukai itu adalah mamografi. Mamografi itu memiliki tingkat diagnosis yang terbesar, sekitar 20%. Mamografi digital dan tomosintesis payudara digital dapat mengurangi diagnosis yang terlewat. USG juga sangat digunakan untuk sebagai pelengkap mamografi. USG itu memiliki berbagai keuntungan, terutama bagi perempuan di Asia dengan proporsi payudara yang padat dan tinggi. Di daerah terpencil di mana mamografi kurang terjangkau, USG dapat digunakan sebagai alternatif. MRI juga disempurnakan, umumnya tidak direkomendasikan untuk screening kanker payudara pada perempuan dengan risiko rata-rata. Pemeriksaan payudara sendiri atau breast self-examination harus dilakukan di bawah bimbingan seorang profesional yang berkualifikasi. Next. OK。Next, please。当然我们知道呢，在我们亚洲的发展中国家开展筛查还是有很多挑战的。那么包括了以下方面的问题，一个是到底什么时候开始做筛查，另外一个很多设备可能包括刚才提到的钼靶超声磁共振的设备可能也有一定的限制。另外可能我们这个大众百姓对筛查的这个意义可能认识还不是太充分，需要加大宣传。但是大家也要了解呢，就是说筛查可以使乳腺癌成为一个完全可以治愈的一个疾病。那么，但如果后期要进行诊断，还需要进行活检和病理医生的参与。同时对患者也要筛查以后要进行一个定期的一个随访。OK。Oh, tantangan screening payudara di negara berkembang itu usia diagnosis pertama kanker payudara sekarang menjadi semakin muda, aksesibilitas dan tantangan peralatan, keterbatasan peralatan, promosi tentang kanker payudara juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Screening membuat sebagian besar kanker payudara dapat disembuhkan. Konfirmasi diagnosis juga memerlukan biopsi dan keterlibatan ahli patologi. Tindakan selanjut pasien juga sangat penting. Next. 所以说呢，需要在 local 的社区甚至政府需要一个非常良好的组织来开展乳腺癌的筛查。那么一旦组织的好的话呢，筛查会非常的有效。那么这里边可以通过很多方式来联系需要筛查的人群，让他们知道筛查的重要性。同时也可以借助这个电子病历和人工智能来进行参与。那么当然也有很多，在中国也有很多地方在做那个 remote，在做移动的筛查，有些设备可以深入到一些比较偏远的地方去，来帮助当地的女性来进行筛查。OK。Screening kanker payudara membutuhkan organisasi yang baik dan juga dukungan dari pemerintah. Itu screening setelah organisasi yang baik, screening juga bisa menjadi sangat efektif. Misalkan kita bisa menghubungi mereka yang membutuhkan screening melalui telepon, melalui sosial media, chat-chat, email, dan metode lainnya. Komunikasi yang lain itu juga bisa berbasis AI, yaitu pembuatan rekam medis, elektronik, dan juga interpretasi citra berbasis AI. Dan juga kita bisa pergi mengelilingi atau mengunjungi rumah-rumah yang pedesaan, yang tempat-tempat yang susah dijangkau oleh rumah sakit. Misalkan dengan membawa mamografi atau USG portable. Next.
对于一些比较高危的人群，我们要更加注意对他的这个识别，这里边包括有这个乳腺癌和卵巢癌的家族病史，他的直系女性亲属有得过这样的病的，包括一些患有小叶的原位癌和一些不典型这个导管增生的患者，包括一些这个绝经以后用过这个雌激素替代治疗的一些肥胖病人。肥胖的一些人群，包括一些有致密乳房的这样的情形，这些相对是比较高危的，我们要更加注意它的筛查。Oke. OK，Eh, kita harus mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi itu biasanya dari riwayat keluarga yang mempunyai riwayat kanker payudara dan kanker ovarium, ataupun juga keluarga yang memiliki riwayat obesitas, itu juga sangat beresiko tinggi. Karsinoma lobular dan in situ dan hiperplasia duktal, dan juga ada juga orang yang meresikonya karena nggak menjalani pergantian hormon pasca menopause, ya, dan juga payudaranya padat. Next.那么有一部分乳腺癌是有可能有遗传的问题，这里边包括这个一些年轻的患者，小于40岁的年轻患者，包括得到双侧乳腺癌的患者，包括一些男性的乳腺癌，包括我们知道的triple negative，就是3阴性乳腺癌，那还包括有家族史的这项病人，这些病人可能需要做进一步的遗传学的检测和遗传学的咨询。OK。Ada juga pasien yang memerlukan konseling genetik, itu biasanya pasien muda ya yang di bawah 40 tahun, ataupun ada juga pasien yang mengalami kanker payudara bilateral, atau ada pasien yang mengalami kanker payudara pria, itu biasanya dari genetiknya. Juga kanker payudara triple negatif, ataupun juga dengan riwayat keluarga kanker payudara atau ovarium. Jadi harus diperiksa dulu itu. Next. 大家可能也听说过的，比方说 BRCA1和 BRCA2的这样的突变，如果它一旦发现有突变的话呢，它的乳腺癌和卵巢癌的发病会明显的增加，也可以看到有50%以上的患者可能，这个人群可能会得到乳腺癌。那么这个时候，一方面可以采取一些预防性的措施，包括大家看到的这位美国的影星，他就做了双侧的乳腺癌的切除。那么另一方面也需要更加全面的一些基因检测，了解他其他方面的遗传的问题。OK，Mungkin pernah dengar juga tentang BRCA1 dan 2. Ini menunjukkan kanker payudara dan ovarium meningkat secara signifikan. BRCA1 itu 50-65% kanker payudara, dan juga 40-50% kanker ovarium. BRCA2 itu 40-60% kanker payudara, 10-20% kanker ovarium. Pria dengan mutasi memiliki resiko kanker payudara, pankreas, dan prostat yang meningkat secara signifikan. Diperlukan juga tes genetik yang lebih komprehensif. Dan ini ya contohnya ada bintang dari Amerika yang sangat terkenal yang memiliki nah, menjalani operasi payudara di dua-duanya ya. Next. 那么我下来讲一下，就是说，一旦不幸诊断为乳腺癌，我们一定要强调一个多学科 MDT 的一个综合治疗，它是乳腺癌治疗的一个基础。那么这个最佳的乳腺癌治疗的临床实践呢，需要来自多学科的专家的一个参与，这里也包括刚才给大家讲课的乳腺外科，也包括肿瘤内科，包括我们这个放射肿瘤科，还包括整形科。以及影像科和病理科的专家来共同来参与。OK，Oke. Uh, Ini ada multidisiplin MDT inti diagnosis pengobatan kanker payudara. Jadi intinya adalah kita mendatangkan berbagai macam ahli dari berbagai macam bidang ya untuk jadi satu untuk menjalani perawatan kanker payudara. Seperti ahli-ahli dari disiplin ilmu bedah payudara, onkologi medis, onkologi radiasi, bedah plastik payudara, serta ahli pencitraan dan patologi. Ini semua
tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil kesembuhan pasien, kualitas perawatan, dan kepuasan pasien. Uh, Tes ini juga memerlukan perawat kanker payudara yang berdedikasi dan juga perlu juga pekerja sosial, ahli gizi, manajer janji temu, dan koordinator pasien. Next. 那么通过多学科的诊疗呢，可以提高这个患者的疗效，可以提高医疗质量，也可以增加患者的满意度。实际上I'm sorry，你再往前来Yang atas tadi. ，OK，就我们目前在我所在的这个佛山的复兴传承医院，我们正在做一个那么融合这个把外科、内科、放疗科、影像科、病理科整体融为一体的一个乳腺癌中心。这样大家呢，所有的医生在同一个空间来出诊，那么从第一次看病人到整个治疗过程，我们都会贯穿在里边，来给患者提供一个最佳的一个服务。OK，Oke. Di Fosan, Rumah Sakit Fosan Changcheng di Fosan, ini mengintegrasikan bedah payudara, onkologi medis, onkologi radiasi pencitraan, dan patologi. Semua pasien akan dirawat di ruang yang sama, jadi pasiennya nggak usah pergi pindah-pindah ke tempat uh, spesialis yang lain. Jadi di satu klinik udah cukup ada berbagai macam spesialis yang datang menjalankan prosesnya dari kunjungan awal hingga akhir perawatan. Next. 好，OK，谢谢。嗯下一个，Next。呃，这些资料呢，如果说有一些这个不管是新的患者还是老的患者，那么需要进入 MDT 的这个流程，我们需要患者提供以下资料，包括他的那么影像学的资料，过去3年的影像学的检查报告，那么病理的切片、病理的报告，在 local 当地医院的病历，那么当地医院的这种各种病历当地医生的各种记录。那么如果做过放疗的话，还需要之前的放疗报告；如果做过化疗的话，也需要化疗的记录。那么还包括一些这个做血液学方面的一些化验报告以及手术的记录。OK，Oke. Berkas-berkas rekam medis yang diperlukan saat konsultasi. Jadi harus disiapkan misalkan kalau udah pernah menjalankan pencitraan sebelumnya, ya berkas-berkas pencitraan harus dibawa, harus dikasih lihat ke dokter, dan juga ada laporan pemeriksaan pencitraan 3 tahun terakhir ya, mesti dibawa. Kalau ada juga irisan jaringan patologi, laporan patologi, rekam medis dari rumah sakit asal, catatan medis terbaru dari dokter setempat, laporan radioterapi dari rumah sakit luar, catatan kemoterapi, dan juga ada hasil pemeriksaan laboratorium hematologi, serta catatan operasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Next. 呃，那么一般来说呢，那么大多数病人，不是一个学科一个科的医生就可以来诊断的。根据以下这几种不同的情况，这里边可能都需要外科医生、内科医生，那么放射肿瘤科的医生，有的时候也需要遗传方面咨询的这个团队。我们还需要我们的护理团队和这个各种包括做营养的和这个疼痛管理的这些团队来共同参与，才能够针对不同的情况给患者做好一个整体的诊疗方案。OK，Konsultasi pertama setelah pemeriksaan itu diperlukan berbagai macam dokter spesialis yang hadir. Misalkan seperti karsinoma ductal in situ itu memerlukan dokter spesialis bedah, ahli onkologi medis, ahli onkologi radiasi, mungkin juga kanker payudara invasif juga perlu, selain perlu dokter bedah juga perlu konseling genetik. Uh, untuk yang kanker perawatan payudara inflamasi atau selama kehamilan itu juga perlu tim perawatan dan juga tim dokter bedah dan juga ahli onkologi medis. Jadi ini semuanya harus perlu kerjasama dari berbagai macam bidang untuk memberikan satu laporan yang akurat dan juga perawatan yang baik. OK，Next。那么在 MDT 的这个体系下呢，我们大概看诊的方式是这样，比方说这个 patient
patient 就是固定在这一个 room 里边，然后呢，3位不同的医生，有外科医有外科可能是有外科医生、内科医生加这个放疗科医生会分别进去看看这个病人。那么看完之后呢，他们3位医生会有一个简短的一个 discuss，有个讨论，然后呢给他制定一个综合的方案。这样的话呢，等于是患者就不需要到不同的地方去看不同的医生，而是患者在中心，那么我们医生呢去分别去看病人，这样就极大的方便了患者。OK。Oke. Di area Sosan ini tujuannya adalah menyediakan one stop multidisiplin care. Jadinya pasien tinggal datang aja, terus duduk di dalam satu ruangan pemeriksaan. Dokter-dokter spesialis dari berbagai macam departemen, dari berbagai macam bidang akan datang mengunjungi pasien tersebut. Jadinya dengan begini itu memperpendek waktu appointment, memperpendek waktu tunggu, dan juga menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke beberapa rumah sakit untuk perawatan. Ini juga meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan. Jadinya eh, pasien nggak usah pindah-pindah tempat, pindah-pindah dokter spesialis. Dokternya yang datang ke pasien. Next. 那么我举几个例子来说明一下，比方说，患者只是发现了一个异常的一个结节，还不清楚它到底是不是一个癌症或是其他的问题，这个时候一般来说需要预约乳腺外科的医生。那么外科医生呢可能会给他安排做一些进一步的影像学检查，之后呢也可能就会安排一个 biopsy 活检，或者是一个微创的手术来明确他的病理的性质。OK。Oke. Sebagai contohnya itu kalau ditemukan penemuan nodul abnormal payudara, itu biasanya memerlukan uh, breast surgeon dan juga perlu additional imaging dan juga perlu juga pencitraan yang lebih lanjut. Jadinya pasiennya uh, membuat perlu buat dengan appointment dengan dokter bedah payudara, memerlukan imaging dan juga memerlukan biopsi untuk tujuan invasif, mamotom yang memperjelas patologi. Next. 那么，比如说他经过穿刺活检，他已经明确他就是一个乳腺癌，这个时候我们就会给他安排这个多学科的医生在同一天会看这个病人，制定下一步的治疗计划。这里边主要包括，那么基础的是包括外科和内科，要讨论一下他是不是需要术前先要做心辅助的一些治疗。那么有的时候放疗科医生也可能会也要参与在里边，看看有没有术前放疗的一个指征。病理科的医生呢会审阅这个，呃，如果是在其他医院做的穿刺的话，会审阅一下这个病理的资料，那么避免一个错误的诊断。同时其他需要的一些资源，我们也会进行预约。OK。Oke. Ini misalkan untuk biopsi, untuk mengkonfirmasi kanker payudara, pasien itu sudah diperiksa oleh beberapa ahli medis spesialis. Ini tujuannya adalah untuk mendiskusikan perlunya terapi ini lanjutan para operasi dan juga diperlukan spesialis onkologi radiasi dan juga diperlukan spesialis patologi untuk meninjau data patologi. Buat appointment dengan konsultasi genetik, eh, untuk rekonstruksi payudara, spesialis reproduksi bila diperlukan, dan juga melibatkan perawat spesialis payudara dan pekerja sosial. Next. 那么，比如说假如说有患者在当地已经做过了手术，甚至也做过了放疗、化疗，如果他又出现了新的问题需要来进一步的求诊的话，我们也会再安排那么肿瘤内科的医生来看，看他了解他术后要不要做辅助的各种治疗，也要看放疗科的医生，看他术后放疗的这个适应症和安排情况，那么也会审核他的病理资料。
我们特别是会有一个专科的一个 program nurse，专科的护士，这个护士会全程的帮助患者来解决各种各样的问题。我们还会有一些 social worker 社工来缓解患者情绪上的一些问题。OK，Misalkan kalau operasi telah dilakukan di rumah sakit lain, diperlukan dokter onkologi untuk memeriksa. Ini tujuannya adalah untuk mengatur kemoterapi adjuvan, pengobatan target, imunoterapi pasca operasi, dan juga diperlukan radioterapi pemeriksa. Ini untuk memberikan indikasi dan pengaturan radioterapi pasca operasi dan juga peninjauan ulang data patologi untuk menghindari salah diagnosis dan juga diperlukan perawat spesialis payudara dan juga pekerja sosial untuk membantu meredakan kecemasan dan depresi pasien. Next. 那么这个我就不再一一的再细讲了。这里边病理科、影像科、乳腺外科、肿瘤内科、放射肿瘤科这五大学科，那么在乳腺癌的整体的诊断和治疗方面，是作为核心的组成部分，都起着非常非常重要的一个作用，可以明确诊断、精准的来安排一个综合的治疗。OK。Oke. Ini nggak ngomong dengan lebih lanjut, karena ini Departemen Patologi, Departemen Radiologi, Departemen Bedah Payudara, dan juga Departemen Onkologi Medis. Departemen onkologi itu semuanya harus bekerja sama untuk membantu memeriksa pasien dengan akurat, memberikan perawatan yang baik, dan juga untuk melakukan proses penyembuhannya. Next. 那么还需要除了这个刚才讲的5个核心的科室之外呢，我们还需要很多辅助的科室，包括 pharmacy 药学的，那么护理的，整形外科的，遗传咨询的，生殖，因为很多年轻患者还有生殖的需求，生殖方面的咨询，包括一些常规的内科，心脏、肾脏、内分泌科，也包括社工啊、疼痛管理这些，都会介入到一个对乳腺癌这个患者的一个整体的一个一个流程里边来。好，谢谢。Staf spesialis antar departemen yang diperlukan untuk pengobatan kanker payudara itu perlukan dari farmasi, dari perawat, dokter bedah rekonstruksi, konselor genetik, dokter spesialis kesuburan, dokter spesialis medik lainnya yang seperti kardiologi, nefrologi, endokrinologi, dan juga pekerja sosial, dan juga spesialis nyeri dan perawatan paliatif itu diperlukan untuk membantu pengobatan pasien. 那么我最后再强调一下MDT 的重要性。那么 MDT 呢，意味着不同的专科的医生呢，在同一个空间要看病人进行讨论。那么大家医生看过之后呢，来进行一个非正式的一个小的讨论，然后决定他综合治疗的方案。我们一般来讲，每周还有一个正式的 tumor board 的一个讨论会，来讨论所有的病人。那么这些不同专科的医生，大家是相互理解的，是了解对方的想法的，而且都是在现有的指南下来进行制定诊疗方案的。同时，我们还会在一起，那么开展临床的科研，大家在医生之间也是互相尊重，不分高低，共同一个目标就是为患者做好服务。OK。Jadi bagaimana para dokter spesialis dari berbagai departemen berbeda dapat berkolaborasi dengan baik. Ini dokter-dokter berbagai spesialisasi menangani pasien di ruang kerja yang sama dan juga mereka mengadakan diskusi informal untuk menentukan rencana perawatan, juga mengadakan rapat seminggu sekali untuk membahas semua pasien. Jadinya kita semua harus saling memahami dan saling berbagi perspektif, melakukan penelitian bersama. Jadi di sini nggak ada yang lebih tinggi, lebih berkuasa gimana, jadi semuanya sama. Jadi kita saling mengutarakan pendapat, saling membantu pasien, mengobati pasien dengan baik. Next. 我最后一个方面呢，再讲一下，经过治疗以后，这些 survivor 这些生存者，他需要一个长期的一个照顾计划。那么所谓的生存者 survivor，他指的是在确诊以后，那么经过治疗以后存活下来的患者。
那么从确诊开始到完成了初始的一些根治性的治疗，进入到一个无癌生存，这里边患者还会经历很多很多的，那么一些这个治疗的副作用，那么还会来不断的来随访他的复发和转移，甚至最后有可能会进入到姑息治疗里边来，这都是在生存期里边。那么乳腺癌治疗效果很好，有60%的患者可以是长期生存的，所以这些患者是需要我们一个高度的一个关注。OK，Oke. Program perawatan penyintas kanker itu didefinisikan sebagai pasien yang berhasil selamat dari diagnosis kanker. Jadinya kelangsungan kehidupannya dihitung sejak diagnosis kanker, selesainya terapi kuratif awal, perkembangan menuju kelangsungan hidup, bebas kanker, dan juga timbulnya penyakit kronis atau penyakit penyerta dan fase akhir perawatan paliatif. Jadinya setelah menyelesaikan perawatan awal, lebih dari 60% pasien kanker diperkirakan akan mencapai kelangsungan hidup yang jangka panjang yang didefinisikan sebagai bertahan hidup 5 tahun atau lebih setelah diagnosis. Next. 那么刚才提到的这些这个存活下来的患者，还会面临很多挑战。那么他们还要不断的关注会不会复发，有没有新发的肿瘤。那么同时呢，他还有伴随一系列的其他慢性病、心血管的、骨的，包括其他疾病的发病率和死亡率也会相应的升高。而且对他的身体也有治疗留下来很多影响，包括对神经的影响，包括淋巴水肿，对他们的心理的创伤也是非常大。可能会影响到他的工作和社会的关系。OK，Jadi masih dalam program perawatan, ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyintas kanker, yaitu misalkan kekambuhan dan keganasan dari kanker itu, dan juga peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit, misalkan penyakit kardiovaskular, penyakit tulang, dan kondisi lainnya, dan juga berbagai efek samping fisik yang dialami seperti neuropati, variver, dan limfedema, dan juga ada gangguan psikologis yang dapat mengganggu pekerjaan dan hubungan sosial. Next. 所以说呢，就是说这些患者治疗以后可以健康的长期的存活，但他们也会经历各种治疗以后，包括手术、放疗、化疗、靶向治疗、内分泌治疗、免疫治疗等等留下来的副作用。这些副作用呢，最常见的是持续的乏力，可能会有疼痛不舒服，情绪上会有抑郁和睡眠的紊乱。他们还会面临一系列的心理的、遗传的、生育的、社会的和就业的问题。所以这些患者呢，尽管他已经完成了他的治疗，但是还需要我们这个整个社会，包括我们医疗机构和特别是患者的家庭和亲属的一个高度的重视。Pasien kanker payudara itu dapat bertahan hidup lama dan juga sehat setelah menjalani perawatan. Setelah perawatan selesai juga, tapi juga akan mengalami efek samping dari berbagai macam perawatan, yaitu misalkan dari operasi, dari radioterapi, kemoterapi, terapi target, terapi endokrin, terapi imunoterapi, dan lain-lain. Misalkan gejala-gejala yang paling umum adalah seperti kelelahan, nyeri, depresi, gangguan tidur. Mereka juga ada masalah psikologis, masalah genetik, masalah reproduksi, sosial, dan tenaga kerjaan. Jadi para pasien ini memerlukan perhatian tinggi dari masyarakat, institusi medis, dan keluarga. Next. 那么首先呢，治疗以后的随访 follow up 是非常重要。那么这个随访的内容一般会，它的时间周期大概治疗后1到2年是每3到6个月做一次，那么第3年到第5年是每6到12个月做一次，5年以后是每年做一次。需要呢去看医生，那么医生会询问他的情况，会做一些基础的体格检查。那么还需要呢每年做一次，那么同侧或对侧乳房的钼靶或超声检查。我们一般不会做抽血和 CT 的检查。同时也要鼓励患者呢按照医生的安排要定时的吃药，还要评估治疗的这些副作用。OK。Uh, Tidak lanjut pasca perawatan pasien kanker payudara itu sangat penting. Misalkan harus dilakukan riwayat dan pemeriksaan fisik
sekali setiap 3 sampai 6 bulan atau selama 1 sampai 2 tahun setelah perawatan, setiap 6 sampai 12 bulan selama 3 sampai 5 tahun, sekali setahun setelah 5 tahun. Pemeriksaan mamografi atau ultrasonografi setahun sekali dan juga diperlukan tes darah, tes CT scan, itu tidak dilakukan lagi berdasarkan deskripsi dan gejala pasien. Ada juga harus dikaji riwayat kanker keluarga. Harus mendorong pasien untuk minum obat, rajin minum obat setiap sesuai petunjuk, dan juga mesti mengkaji efek samping dari pengobatan yang diterima oleh pasien. Next. 那么这些很多患者有非常多的妇科方面的一些更年期症状方面的问题，也有一些这个性生活方面的问题，包括这些更年期的症状非常的普遍，可能会需要一些用药，包括这个治疗以后内分泌治疗引起来的阴道的一些干涩的问题，它体型改变会产生肥胖的问题，性欲下降的问题，这些都需要我们给他一些处理。OK。Penanganan masalah ginekologi dan seksual pada pasien kanker payudara, misalkan kayak gejala menopause umum sangat terjadi. Jadinya itu misalkan seperti rasa panas atau keringat malam, ataupun kekeringan vagina, perubahan bentuk tubuh, dan juga libido menurun. Jadinya ini harus didiskusikan dengan para ahli ginekologi. Misalkan kalau perlu minum antidepresan, ataupun juga perlu lakukan terapi akupuntur juga boleh, eh, ataupun juga perlu pergi ke terapi seksolog. Next. 呃，同时乳腺癌病人会出现一些心脏方面的问题，这些问题呢，包括有可能有的患者会用到一些单抗方面，像这个 trastuzumab 这些单抗方面的问题，前面用到了一些这个恩环类的化疗药物的问题，包括左侧乳腺癌的术后放疗会影响到心脏，那么这些都需要我们对乳腺癌患者治疗以后的心脏进行关注。当然现在也有很多办法来这个减轻对心脏的一些影响。OK。Oke. Eh, Biasanya ada juga yang mengalami masalah pada fungsi jantung pada pasien kanker payudara ya. Jadi misalkan dengan konsumsi obat ini trastuzumab ataupun juga karena menjalani kemoterapi atrasilin ataupun juga karena setelah mengalami radioterapi pasca operasi, jadinya berbagai macam masalah akan timbul. Jadi harus dipantau terus dan didiskusikan dengan dokter. Next. 那么在内分泌方面问题，这个问题主要是骨折风险可能会增加。我们会有些这个激素受体阳性的患者会长期的口服内分泌治疗的药物，特别像芳香化酶抑制剂 AI 这样的药物。这些药物长期口服的话，会减低这个骨的密度，这样呢就会导致骨折的风险会明显的增加。这就需要我们医生来监测骨密度的变化。同时可以给他用一些这个药物，包括双磷酸盐类的药物，包括地舒单抗，来这个减少这个骨相关的事件的一个发生。OK。Masalah endokrin juga dapat terjadi pada pasien kanker payudara fase pengobatan. Ya, dapat ditangani dengan obat terapi hormon, misalkan seperti inhibitor aromatase yang dapat menurunkan kepadatan tulang, dan juga ada juga resiko patah tulang meningkat secara signifikan. Juga diperlukan pemantauan perubahan kepadatan tulang. Jadinya perlu ada obat bistovomat dan desionomat untuk membantu mengurangi kejadian pakatan tulang. Ada juga resiko patah tulang pada wanita pasca menopause makin meningkat, merupakan salah satu penyebab umum komplikasi klinis dan kematian. Next. 同时呢，我们鼓励患者在治疗以后呢，一方面要注意营养，一方面要加强运动，因为已经有这个好多病人化疗以后体重会增加，那么需要通过各种节食和来控制体重。另外一方面呢，已经有新的研究表明，如果每个星期保持180分钟的运动，可以提高它长远的一个生存率。
这样提高呢他有计划的做一些结构性的运动，包括快走啊、慢跑啊等等这些，要避免长期的久坐或长期的卧床。OK。Nutrisi dan olahraga pada pasien itu sangat penting ya. Jadinya sebagian besar pasien itu akan mengalami peningkatan berat badan setelah kemoterapi. Jadi perlu diadakannya pengendalian berat badan. Eh, Menurut penelitian itu olahraga minimum 180 menit per minggu dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Disarankan melakukan olahraga terstruktur dan terencana, misalkan seperti jalan cepat, jogging, dan lain-lain. Eh, yang jangan terlalu berat juga. Jadinya hindari, tapi yang paling penting itu harus menghindari duduk terlalu lama. Ya, next. 另外呢，特别要强调一下，因为很多乳腺癌病人，如果是激素受体阳性的这个患者，是需要5到10年的内分泌的治疗。但是呢，事实上很多患者不能够坚持这么长的时间。那么有的患者是因为担心他这个药物有副作用，不能坚持用药；有的时候呢，可能也有药物的可及性的问题，药物的费用和价格的问题。那么这个时候呢，我们一定要医生要鼓励患者要坚持把这个药要用够时间。那么如果说这个依从性不好，不能够坚持用药呢，可能就意味着一个不好的一个疗效和生存率。OK。Uh, Kita juga harus mendorong pasien agar mau rutin meminum obat pengobatan terapi endokrin setelah uh, selesainya perawatan kanker payudara. Misalkan pasien dengan kanker payudara itu harus minum dengan reseptor estrogen, membutuhkan terapi hormon selama 5 sampai 10 tahun. Tapi di banyak pasien tidak mematuhi pengobatan karena khawatir tentang efek samping dari obat tersebut. Misalkan di negara-negara Asia termasuk China, terapi hormon terhadap kanker payudara secara keseluruhan itu masih kurang. Pasien juga menghadapi masalah psikologis, masalah genetik, masalah reproduksi, sosial, dan pekerjaan. Jadinya kepatuhan yang buruk atau ketidakmampuan untuk melanjutkan pengobatan berarti tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah. Misalkan karena obat mahal. Next. 我们也特别鼓励这个患者保持一个健康的生活方式，这里边包括刚才提到的保持健康的体重，那么积极的运动和锻炼身体，健康的饮食，要多吃这个水果啊、蔬菜啊，这些全麦类的谷物啊和豆类，少吃一些红肉和不饱和脂肪酸的一些食物，要少喝酒，要戒烟。OK。Oke. Juga harus menjaga gaya hidup sehat ya, seperti menjaga berat badan yang sehat, berolahraga, aktivitas fisik secara aktif, misalkan olahraga dengan intensitas sedang selama 150 sampai 180 menit per minggu, itu sangat bermanfaat. Dan juga harus jaga pola makan yang sehat, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Ini untuk mengurangi konsumsi daging merah dan lemak jenuh dan juga membatasi konsumsi alkohol. Dan juga yang paling penting itu berhenti merokok. Next. 呃，那么现在呢，年轻的乳腺癌病人非常的越来越多。我自己呢，每周看的病人在30岁的、30岁上下的、30岁以下的都越来越多。对于年轻的患者，我们会给予他更多的一个关注。反而是年轻患者一般来说诊断的时候呢，分期是比较晚的，而且他的这个激素受体阴性是更多见。年轻患者还有工作的压力，那么和生活的平衡问题。而且呢，这个，因为他的作为患者来讲，他的群体，他的周围更多的是年龄比较大的，他同龄的患者比较少，这样会引起来他很大的一个焦虑。而且呢，如果是还没有生育的这个年轻患者，通过化疗也好，其他药物治疗也好，可能会引起来不育的问题，这也是一个问题。OK。Oke, pada pasien kanker payudara muda itu memerlukan perhatian yang lebih karena pada saat diagnosis biasanya stadiumnya udah lebih lanjut. Jadinya diperlukan pengobatan reseptor estrogen negatif lebih sering ditemukan. Dan juga harus jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi pasien. Jadinya pasien biasanya itu ada kecemasan lebih tinggi daripada pasien seusia mereka yang tidak
pasien yang tidak ada sakit ya, karena kan mereka ada uh, kecemasan sosial ataupun lain-lainnya. Dan juga bagi pasien yang belum melahirkan itu biasanya terjadi infertilitas, jadinya harus perlu perhatikan itu juga. Next. 呃，那么很多患者还面临这个生育的问题。我们知道呢，一旦得了乳腺癌之后呢，它的化疗和内分泌治疗、靶向治疗都会影响到它的一个治疗后的生育问题。但是手术和放疗是不影响生育的。所以说，一旦有生育需求的患者呢，需要提前的咨询生殖方面的专家，可能会采取一些这个化疗前冻存这个胚胎或卵子或卵巢组织的方法。也会化疗的期间会用一些药物来保护卵巢的功能。那么，如果有这个化疗以后需要内分泌治疗的话，一般来讲至少要2年以后再尝试来进行受孕的问题。OK。Oke. Masalah kesuburan pada pasien kanker payudara muda setelah pengobatan. Misalkan ya setelah mengalami kemoterapi, terapi hormon, dan terapi target, itu dapat mempengaruhi kesuburan pasca pengobatan. Radioterapi dan operasi itu tidak mempengaruhi kesuburan. Untuk pasien yang memiliki kebutuhan reproduksi, perlu berkonsultasi lebih awal dengan ahli reproduksi, ahli kesuburan. Sebelum dilakukan kemoterapi, biasanya itu dilakukan pembekuan embrio, sel telur, atau jaringan ovarium. Ini tujuan untuk memberikan perlindungan fungsi ovarium dan juga disarankan pasien wanita menunggu minimal 2 tahun setelah diagnosis sebelum mencoba hamil. Dan juga dilakukan penghentian terapi hormon minimal 3 bulan sebelum mencoba hamil. Uh, Next. 那么还有一个问题是，有的女性可能会在怀孕的就妊娠期会诊断乳腺癌。那么这个它主要的是在这个妊娠的期间，包括产后的第1年或哺乳期诊断的乳腺癌。那么我们一般来讲，如果是在妊娠期得的乳腺癌，是可以安全的进行治疗的。OK。Oke. Ada juga pasien yang mengalami kanker payudara selama kehamilan. Jadinya kanker payudara itu didiagnosis selama kehamilan pada tahun pertama setelah melahirkan atau pada saat menyusui. Jadi kanker payudara selama kehamilan dapat diobati dengan aman. Dilakukan dengan pembedahan, operasi konservasi payudara atau radikal itu tidak terpengaruh. Radioterapi dapat dilakukan setelah melahirkan. Ini tujuannya adalah untuk menghindari efek samping pada janin. Kemoterapi aman dilakukan setelah awal kehamilan 12 minggu atau 3 bulan. Kemoterapi harus dihindari 3 sampai 4 minggu setelah melahirkan untuk menghindari efek samping pada sumsum tulang neonatus. Dan juga menyusui tidak boleh dipertimbangkan sama kemoterapi atau terapi endokrin setelah pengobatan selesai, pengobatan umum aman. Next. OK，我最后再简单的小结一下我今天的给大家讲的内容。那么第一个方面呢，就是在这个世界范围内，乳腺癌的发病率呢还是在一个上升的一个趋势，在我们这些发展中国家呢是更加明显。那么第二方面呢，乳腺癌是完全可以通过有效的筛查进行早期诊断，从而极大的可以提高它的治愈率。第三个方面就是乳腺癌诊断以后，通过多学科的 MDT 诊疗非常重要。这个方面还需要在我们这些国家和医院里不断的来建立和完善。最后一个方面就是乳腺癌患者治疗以后的康复和全程管理，也非常重要。OK。Oke. Kesimpulannya pada hari ini adalah insiden kanker payudara itu terus meningkat di seluruh dunia dan tren ini semakin nyata di negara-negara berkembang. Kanker payudara itu dapat diagnosis dini melalui screening yang efektif sehingga meningkatkan angka kesembuhan secara signifikan. MDT ataupun diagnosis dan perawatan terkelola itu multidisiplin sangat penting setelah diagnosis kanker payudara dan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan. Rehabilitasi pasca perawatan dan manajemen komprehensif pasien kanker payudara juga sangat penting. Next.
最后，我也非常高兴有这样的机会跟大家进行交流。很抱歉呢，因为语言的问题，不能够很自如的和大家来进行更好的一个交流。我也非常感谢这位翻译先生能够做了这么多的 paperwork 和这个现场的这个工作。看来大家如果有问题的话，我们可以再交流。OK。Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh diutarakan, kita bisa berdiskusi. 谢谢 Dr. Yang